Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Arab. Okey, semua boleh bawa keluar buku teks Bahasa Arab tahun 4. Okey, kemudian buka muka surat 38. Muka surat 38. Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru. Okey. Sebelum ini kita dah kita dah belajar tentang al-a'dad wal arqam. Nombor dan juga bilangan. Nombor apa? Nombor bagi nombor-nombor puluhan. Puluh. Nombor puluhan, 10, 20, 30, 40. Tetapi dalam bahasa Arab lah. Yang sebelum ni kita belajar, yang kita tahu, yang kita belajar di SK, dalam subjek matematik kita tahu dalam bahasa Melayu. Tetapi yang ini dalam bahasa Arab. Okey, kali ini kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu dhamairu. Ad-dhamairu. Sama-sama boleh sebut ad-dhamairu. Ad-dhamairu ni apa? Ad-dhamairu ini adalah kata ganti diri. Kata ganti diri. Kata ganti diri. Cumanya kali ini kita akan tengok kepada kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang ketiga ni apa? Kata ganti diri yang ketiga ini ialah dia merujuk kepada diri orang lain. Kata ganti diri yang pertama merujuk pada diri kita sendiri. Contoh dia apa? Saya, aku, beta, hamba. Itu adalah kata ganti diri yang pertama, merujuk kepada diri kita sendiri. Kata ganti diri yang kedua merujuk kepada orang yang kita tengah bercakap dengan dia. Contoh dia apa? Awak, kamu, engkau. Itu contoh kata ganti diri yang kedua. Jadi yang ini, kali ini kita akan belajar tentang kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang ketiga ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang yang kita ceritakan. Kita tak sembang pun dengan dia, tetapi kita tengah cerita pasal dia. Contoh je apa? Kata ganti diri yang ketiga ni, kita tengah kutuk orang, katakan. Dia tu handsome lah. Dia itu kata ganti diri yang ketiga. Dia, mereka, beliau. Itu adalah kata ganti diri yang ketiga. Itu dalam bahasa Melayu lah. Tetapi yang ini dalam bahasa Arab. Okay, kita akan tengok sama-sama. Okay, tengok dahulu dialog yang ada pada muka surat 38. Fi safhah thamaniyata wa thalathun. Okey, kat sini ada hiwar, ada dialog dalam bahasa Arab. Okey, sama-sama kita baca, dan selepas kita baca, awak semua boleh tulis terjemahan dia. Okey. Kita tengok dahulu kotak dialog yang pertama. Ya Zainab, man huwa? Ya Zainab, man huwa? Okey, boleh tuliskan terjemahan dia dekat atas kotak ini. Okey, Ustaz sebut saja, kamu tulis ya. Okey. Wahai Zainab. Okey, wahai Zainab, siapa dia? Man huwa? Siapa dia? Okey, kita tengok pula kotak di sebelah. Kotak dialog di sebelah. Okey, sama-sama kita baca. Huwa talibun fi hadhil madrasati. Huwa talibun fi hadhil madrasati. Dia murid lelaki di sekolah itu. Okey, Ustaz ulang semula. Dia murid lelaki di sekolah itu. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey. Kotak dialog yang di bawah. Wa man hiya. Okey, sama-sama ikut. Wa man hiya. Okey, terjemahan dia adalah siapa dia? Siapa dia? Okey. Kita sambung lagi dekat sebelah. Hiya aidan talibatun fi hadhil madrasati.
hiya aidan talibatun fi hadhil madrasati. Okay, terjemahan dia adalah dia juga adalah pelajar perempuan di sekolah itu. Okay, start ulang semula. Dia juga pelajar perempuan di sekolah itu. Okey, baik. Dekat dalam dialog ini, dua orang pelajar perempuan ini sedang kutuk seorang pelajar perempuan dan seorang pelajar lelaki. Tengah bercakaplah tentang diorang. Tengah bercerita tentang diorang ni. Seorang ini pelajar lelaki, seorang lagi pelajar perempuan. Jadi dia menggunakan kata ganti diri yang ketiga, ad-dhamair yang ketiga, untuk merujuk untuk menceritakan tentang dua orang ini. Kata ganti nama diri, kata ganti diri yang ketiga. Okey, nanti lepas ni kita tengok dalam bahasa Arab kata ganti diri yang ketiga ni apa kita panggil dalam bahasa Arab. Okey, baik. Boleh tengok pada muka surat 39. Dekat sini barulah dia bagi tahu. Okey, ad-dhamairu lil ghaib. Ulang semula, ad-dhamairu lil ghaib. Kata ganti nama diri yang ketiga. Terjemahan mudah dia adalah kata ganti diri, kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, boleh tuliskan terjemahan dekat bawah dia. Kata ganti nama diri yang ketiga. Ad-dhamairu lil ghaib. Sebenarnya kalau kita direct translate, kita terjemahan terus, kata ad-dhamairu ini kata ganti nama diri, lil ghaib ni adalah untuk orang yang tiada. Tetapi kalau nak mudahkan, Ustaz mudahkan untuk kamu, kata ganti nama diri yang ketiga, lil ghaib. Okey, baik. Kita tengok pula kata ganti nama diri yang digunakan untuk orang yang tiada di situ. Kita bukan bersembang dengan dia. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Lil ghaib, lil ghaibah. Lil ghaib ni merujuk kepada lelaki, lil ghaibah merujuk kepada perempuan. Kemudian dekat sini ada 3 kategori. Yang pertama, mufradun. Mufradun ni maksud dia apa? Seorang. Mufradun untuk seorang. Yang kedua, musanna. Musanna untuk siapa? Musanna untuk 2 orang. Jamak. Yang terakhir, jamak. Jamak untuk siapa? Jamak ini adalah untuk 3 orang dan ke atas. Mufrad tadi Ustaz kata siapa? Seorang. Okey, mufrad untuk seorang. Musanna untuk 2 orang. Dan jam'un, jamak untuk 3 orang dan ke atas. Okey, baik. Boleh tulis dekat sini. Okey, 1 orang. Mufradun untuk 1 orang. Musanna untuk 2 orang. Okey, jam'un untuk 3 orang dan ke atas. Okey, boleh tuliskan dia punya terjemahan. Okey, baik. Kita tengok pula. Okey, ini tadi lil ghaib untuk lelaki, lil ghaibah untuk perempuan. Yang ini untuk seorang, 2 orang dan 3 orang. Okey, kita tengok dahulu lil ghaib untuk lelaki yang seorang. Lil ghaib untuk seorang, kata ganti nama dia adalah huwa. Huwa. Dia lelaki. Dia seorang lelaki. Dia seorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, awak boleh tulis terjemahan dia. Dal, ya, dia. Ataupun dalam Rumi, D-I-A. Dalam Jawi, Dalia, dia. Dalam Rumi, D-I-A. Dia dalam kurungan lelaki. Lelaki. Okey, baik. Lil ghaibah untuk mufrad. Yang perempuan untuk mufrad pula siapa? Hiya. Hiya ini membawa maksud dia juga. Tetapi dia apa? Dia perempuan. Okey, boleh buat dalam kurungan perempuan. Perempuan. Okey.
Kita teruskan lagi kepada musanna, 2 orang. Tadi seorang. Seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Dia lelaki dan dia perempuan. Kali ini kita tengok pula 2 orang. 2 orang pula. Okey, musanna. Okey, kita tengok yang lelaki dahulu. Lil ghaib. Huma. Okey, huma. Maksud dia pula. Mereka berdua. Mereka berdua tetapi dalam kurungan lelaki. Lelaki. Mereka berdua untuk lelaki. Dalam kurungan lelaki. Huma. Okey, itu untuk lil ghaib, untuk lelaki. Okey, kita tengok pula yang perempuan. Pun sama. Huma. Sama kan? Lelaki kalau 2 orang kita panggil huma juga. Dan kalau perempuan pun kita panggil huma juga. Mereka berdua. Mereka berdua dalam kurungan perempuan. Paramim, pawaw, alif, nun. Perempuan. Tadi lelaki. Yang ini perempuan. Okey, baik. Yang terakhir, kita dah tengok dah musanna untuk 2 orang. Kita tengok pula jam'un. 3 orang dan ke atas. 3 orang dan ke atas. Okey, kita tengok dahulu lil ghaib. Untuk lelaki. Untuk lelaki, jam'un dia, kata ganti nama diri ketiga mereka adalah hum. Hum maksud dia mereka. Mereka sajalah. Yang ni tadi mereka berdua. Ini mereka lah. Untuk 3 orang dan ke atas kita panggil mereka. Dalam kurungan lelaki. Mereka lelaki. Okey. Itu untuk lelaki. Lil ghaib. Jam'un lil ghaib. Hum. Mereka lelaki. Okey. Kalau lil ghaibah pula. Untuk perempuan pula. Jam'un. Kita panggil apa? Hunna. Hunna. Hunna ini membawa maksud mereka juga. Tetapi mereka apa? Mereka perempuan. Dalam kurungan perempuan. Okey. Kita tengok balik. Sama-sama kita tengok. Ad-dhamair lil ghaib. Dhamair. Kata ganti nama diri yang ketiga. Lil ghaib. Lil ghaib untuk orang yang tiada. Tetapi Ustaz mudahkan bahasanya. Lil ghaib ini adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, baik. Yang pertama kita tengok dahulu mufrad. Yang mufrad kalau seorang, okey, untuk lelaki kita panggil huwa, dia. Dia lelaki, huwa. Okey. Kalau untuk perempuan, dia perempuan, hiya. Huwa untuk lelaki, hiya untuk perempuan. Huwa untuk seorang lelaki, hiya untuk seorang perempuan. Kita tengok pula musanna untuk 2 orang saja. Okey. Untuk lelaki lil ghaib huma. Mereka berdua dalam kurungan lelaki. Okey. Untuk perempuan pula lil ghaibah huma juga sama. Okey, mereka berdua dalam kurungan perempuan. Okey, baik. Itu untuk 2 orang. Mereka berdua lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok pula jam'un. 3 orang dan ke atas. Maknanya 3 orang dan lebih daripada 3 orang. Okey, untuk lil ghaib, untuk lelaki kita panggil apa? Hum. Mereka dalam kurungan lelaki. Kalau perempuan kita panggil apa? Lil ghaibati untuk jam'un hunna. Mereka dalam kurungan perempuan. Okey. Untuk kerja rumah kamu mudah saja. Okey, Ustaz nak kamu salin semula muka surat 39 ini. Buat ini sebagai tajuk besar ad-dhamairu lil ghaibi. Kemudian salin. Gambar ni tak perlu lukis. Tapi kalau sesiapa yang nak lukis, siapa yang suka melukis boleh lukis. Kalau siapa yang tak reti melukis tak perlu lukis, cuma salin perkataan sahaja. Lil ghaib, lil ghaibah. Huwa, hiya. Huma, huma. Hum, hunna. Kemudian sebelah dia, yang ini, tulislah mufrad, huwa, hiya. Musanna, huma, huma. Jam'un, hum, hunna. Buat dalam bentuk awan ke, tak kisahlah ikut kamu.
Kamu nak lukis apa, bentuk awan ke apa ke. Nak buat, nak tulis secara melentang pun boleh. Dalam buku tulis bahasa Arab nanti boleh buat dalam melentang. Ataupun kalau awak nak buat menegak pun boleh. Dalam buku tulis bahasa Arab. Tulis hari dan juga tarikh dahulu. Kemudian barulah salin yang ini. Nak lukis boleh. Kalau pandai lukis, boleh lukis. Kalau tak pandai lukis, tak perlu lukis. Cuma tulis sahaja. Tulis sahaja nota pada muka surat 39 dalam buku tulis bahasa Arab. Okey, itu sahaja dahulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.